Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik, terima kasih kepada yang menonton hari ini, ya. Boleh dengar suara, Sound okey ke? Mohon respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sound boleh dengar ke? Baik. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton hari ini. Pertama-tamanya, saya ingin mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan tanah air kita yang ke-63. Alhamdulillah, ya, kita masih lagi diberikan peluang untuk hidup dalam keadaan yang harmoni, keadaan yang selamat dan makmur, ya. Jadi ini adalah satu rahmat yang besar bagi kita dan kita boleh bersiaran langsung sebegini dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang selamat. Ini satu kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita semua bersyukur dengan rahmat yang Allah berikan ini. Baik. Hari ini tajuk yang diberikan kepada saya. Okey, suara okey, mohon respon suara okey, Baik, terima kasih. Baik. Tajuk yang diberikan kepada saya hari ini ialah berkaitan dengan sekolah, sekolah vernacular. Sekolah, to be exact lah, untuk lebih tepat, tajuk kuliahnya ialah berkaitan dengan perpaduan sekolah vernacular, antara sekolah vernacular dan sekolah kebangsaan, ataupun antara sekolah kebangsaan dengan sekolah vernacular. Jadi itu tajuk yang diberikan oleh pihak kuliah buku. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak kuliah buku, Kubu, dan juga Laksamana, Benz Ali, dan juga saudara Iqbal, Iqbal Haras, kerana sudi untuk memanggil saya lah. Saya kira ini satu acara kemuncak juga lah, sebab ini hari ini 31 Ogos. Maka hari ini adalah penting untuk kita membicarakan satu soal yang sangat besar berkaitan dengan pendidikan di negara kita. Hal yang masih lagi belum dapat kita selesaikan setelah 63 tahun merdeka. Setelah 63 tahun merdeka, kita belum mampu menyelesaikan satu soal yang paling besar, soal yang sangat besar. Ya. Jika kita ingin menguasai sesuatu negara, kuasai sistem pendidikannya. Jika ada apa-apa rancangan yang kita mahu laksanakan kepada negara itu, laksanakan dalam pendidikannya. Itu kata para sarjana. Jadi kalau nak mengubah negara, ubah pendidikannya. Ubah negara, ubah pendidikannya. Kalau kita dah ada satu sistem yang bertapak selama 50 tahun, kalau kita nak ubah sistem itu, mengubah manusia bukan seperti mengubah mesin. Tidak ada satu butang reset untuk mengubah pemikiran kita, untuk mengubah tingkah laku kita, untuk mengubah cara kita berinteraksi sesama manusia, mengubah identiti kita. Tidak ada satu butang reset yang disediakan. Tetapi reset button itu ada dalam sistem pendidikan. Kita tidak mengubah masyarakat dengan undang-undang. Undang-undang adalah cara untuk menjaga maslahah, cara untuk menjaga masyarakat. Tetapi cara untuk mengubah pemikiran, cara untuk mengubah tingkah laku, cara untuk menetapkan tingkah laku adalah pada pendidikan. Cara untuk membentuk satu bangsa, membentuk satu negara, 25 tahun akan datang, 50 tahun akan datang, ditentukan oleh sistem pendidikan yang ada pada hari ini. Begitulah pentingnya pendidikan. Ini satu soal, ya, sampai hari ini kita masih boleh tuntaskan apa dan bagaimana bentuk sistem pendidikan yang kita mahu terapkan, mahu perkenalkan kepada negara kita. Soal perpaduan satu hal. Soal untuk menentukan bagaimana
apa kandungan pendidikan kita. Apa kandungan pendidikan kita, sama ada kita mahu menekankan kepada sains dan teknologi ataupun kita mahu menekankan kepada kemanusiaan ataupun kita mahu mengimbangi kedua-duanya. 50-50 atau 60-40. Soal itu pun masih lagi kita belum betul-betul muktamad dan kemas. Walaupun semua pelan pendidikan menganjurkan atau mencadangkan bahawa kita akan menekankan kepada sistem pendidikan sains dan teknologi, ya, tetapi pada pendapat saya, walaupun sains dan teknologi ditekankan, diberatkan, kemanusiaan, bidang kemanusiaan tidak boleh ditinggalkan begitu sahaja. Kerana kita pernah menerima natijah daripada kekosongan, vacuum dalam bidang kemanusiaan ini, bidang sains sosial, ketika meletusnya peristiwa 1969. Peristiwa racial tension ataupun pergaduhan kaum 13 Mei 1969 itu. Akhirnya kita terpaksa tubuh satu jawatan kuasa yang diimport dari luar negara, University of Harvard. University of Harvard, jawatan kuasa itu kemudian mencadangkan bahawa semua universiti ataupun beberapa universiti yang perkenalkan mata pelajaran sains sosial, ya, sains politik, sosiologi, antropologi diperkenalkan di sana. Kerana apa? Kerana kita terlalu banyak menekan kepada, walaupun masa itu baru-baru lah, ya, tahun 60-an apa semua, tapi universiti atau IPT kita pada waktu itu menekankan kepada pencapaian pembangunan material, sains teknologi. Kurang menekankan kepada aspek kemanusiaan, sains sosial. Maka itu jawatan kuasa yang ditubuhkan dan di-commissioned by our government, ya, dari Harvard. Salah seorangnya ialah Profesor Samuel Huntington yang menulis buku The Clash of Civilization and the yang dia tu adalah salah seorang ahli jawatan kuasanya, dan mencadangkan bahawa kita perlu satu jawatan kuasa untuk sains sosial, untuk kemanusiaan. Nah, inilah benda yang kita jangan tinggal, yang jarang-jarang orang di atas sana memikirkan tentang keperluan menekankan atau mengimbangi antara sains sosial dan kemanusiaan. Jangan-jangan nanti setelah 3-40 tahun akhirnya kita kembali kembali mencari di manakah salah kita, di manakah silap kita bila kita dah mencapai segala kemajuan teknologi, sains, teknologi, matematik, ya, engineering, kejuruteraan, tapi kita tertinggal. Kita tercicir aspek kemanusiaan, tercicir aspek interaksi sosial yang boleh dikaji melalui bidang sains sosial. Itu satu aspek. Dan daripada situ juga sebenarnya kita mengembangkan apa yang kita mahukan. Perkara paling utama, perkara paling tunjang dalam sesebuah negara, iaitu membentuk perpaduan kaum. Perpaduan kaum, perpaduan agama, ya, perpaduan lah. Secara umumnya perpaduan. Bukan sahaja soal perpaduan kaum, tetapi perpaduan. Kalau dalam isu negara kita, kita bukan sahaja berhadapan dengan masalah perpaduan kaum, tetapi perpaduan antara dua geographical area, kawasan geografi yang sampai hari ini masih lagi belum menemui satu, dari segi politiknya lah, dari segi masyarakatnya insya-Allah okey. Maksud saya di mana? Borneo, antara Borneo dengan Malaya, yang bentuk Malaysia itu. Sabah Sarawak dengan Semenanjung Tanah Melayu. Itu pun masih lagi sampai hari ini belum ada, ya, satu persefahaman yang jitu. Masih lagi apabila kita menggunakan selamat hari kemerdekaan 1957, kita menyambut hari kemerdekaan, masih ada lagi suara-suara yang dari sana yang tidak puas hati. Tapi betul dari sudut sejarahnya memang Sabah Sarawak bukan merdeka pada 31 Ogos 1957. Tetapi usaha pemahaman itu perlu diberikan, perlu ditekankan supaya keharmonian dapat dicipta antara dua entiti Sabah Sarawak, bahawa itu Borneo dengan antara Borneo dengan Semenanjung Malaysia. Itu ada yang marah tu kenapa? Ada emoji marah pula. Pasal apa nak marah? Okay. Jadi persefahaman perlu dipupuk. Maksud saya, persefahaman itu, perpaduan itu, masalah kita bukan antara kaum-kaum yang ada di Malaysia sahaja, tetapi antara wilayah juga. Siapa yang mempunyai kuasa untuk merancang atau melaksanakan kerja-kerja perpaduan ini, dia mesti bermula daripada atas. Ya, daripada atas, daripada pihak kerajaan lah. Mereka lah yang penggubal dasar, mereka lah policy maker yang kemudian menurunkan polisi itu ke bawah dan dilaksanakan oleh pegawai-pegawai kerajaan dan disebarkan, dipromosikan, dipropagandakan kepada seluruh rakyat. Dan satu daripadanya yang paling penting, bukan satu daripadanya tapi faktor paling penting, semua usaha ini mestilah diterapkan melalui pendidikan.
Kerana apa? Kerana semua manusia dalam semua wilayah, dalam semua keadaan, secara prinsipnya, secara teorinya, menjalani proses pendidikan. Muka tak nampak. Ni ada ni. Menjalani proses pendidikan. Jadi, yang ini, apa-apa dasar untuk mengubah negara dalam tempoh beberapa tahun akan datang, apa-apa dasar untuk mengubah tingkah laku, untuk mengubah perilaku manusia, untuk mewujudkan perpaduan, untuk mewujudkan keharmonian, mesti bermula di sekolah. Tapi masalah kita di sini, sekolah. Di sekolah itu sendiri kita bergaduh, ataupun masih lagi belum ada persefahaman untuk menetapkan satu sistem persekolahan. Baik. Saya bermula dengan apakah sebenarnya perpaduan ini? Bagaimana kita mahu mencapai perpaduan? Bagaimana kita mahu mencapai perpaduan? Walaupun ejen yang paling penting ialah sekolah, sarjana memecahkan atau mengkategorikannya kepada 7 bahagian. Iaitu cara-cara untuk kita membentuk perpaduan. Ini yang saya nak tekankan di sini. Keputusan yang dibuat beberapa hari yang lepas oleh jemaah menteri ataupun salah seorang menteri Perpaduan Negara, iaitu Datuk Ali Mahsadiq, yang mengatakan sekolah vernakular tidak akan dihapuskan. Sekolah vernakular tidak akan dihapuskan. Jadi ini suatu perkara yang kita tak boleh nak ubahlah, sebab kita tidak mempunyai kuasa. Kita hanya boleh berwacana, hanya boleh menerangkan, tetapi kita tidak mempunyai kuasa untuk mengubah yang ini. Okey. Maka yang diputuskan 5-6 hari yang lepas, yang mengikut apa maklumat yang ada pada saya, yang dilaporkan dalam berita harian, dalam utusan, kerajaan tidak akan mengubah sistem pendidikan negara dengan mansuhkan sekolah vernakular demi mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Kita sekarang kita tidak mempunyai sebarang pilihan. Kita perlu hidup terus dengan sekolah vernakular, dan saya juga ingin tekankan dalam banyak syarahan saya, dalam banyak wacana yang saya sertai, saya mengatakan bahawa kita mahukan sekolah kebangsaan. Satu aliran sekolah kebangsaan. Tetapi dalam konteks Malaysia, dalam konteks hari ini, memansuhkan sekolah vernakular adalah mustahil. Kita tidak akan mampu memansuhkan sekolah vernakular kerana sekolah vernakular sudah wujud lebih kurang 100 tahun, 150 tahun lebih kurang, 130 paling-paling tidak. Sudah wujud di Malaysia, maka dia mempunyai sejarah yang panjang. Sesuatu yang sudah bertapak, sudah berakar umbi, sudah bertunjang dalam negara kita. Jadi untuk mengubah sekolah vernakular bukanlah semata-mata kita dapat berhimpun kemudian pegang plakat, pegang banner, pegang spanduk mengatakan hapuskan sekolah vernakular, itu tidak akan jadi. Mana-mana kerajaan pun yang memerintah negara kita tidak akan mampu menghapuskan sekolah vernakular. Baik Barisan Nasional, baik Pakatan Harapan, baik Muafakat Nasional, Perikatan Nasional, ataupun apa sahaja namanya pada masa hadapan, hampir mustahil saya katakan untuk mengubah sistem vernakular, sekolah vernakular yang ada ini. Tapi perpaduan perlu terus diusahakan. Perpaduan perlu terus dicapai. Walaupun sekolah vernakular diteruskan. Memang kita nakkan satu aliran kebangsaan, itu yang terbaik. Bukan saya saja cakap, tapi saya kata ramai sarjana-sarjana besar, saya petik Profesor Khoo Kay Kim, Profesor mendiang Profesor Emeritus Tan Sri Khoo Kay Kim juga menekankan perkara ini. Seorang sejarawan yang mengkaji dan mengetahui dan mendalami sejarah negara ini. Beliau sendiri menekankan bahawa selagi mana kita mempunyai sekolah yang pelbagai, yang tidak bertumpu hanya kepada satu sekolah kebangsaan, satu aliran kebangsaan, selama itu kita tidak akan mencapai satu perpaduan kaum yang kita inginkan, yang kita impikan. Tak boleh. Ini yang Profesor Khoo Kay Kim laporkan. Ini dilaporkan dalam M-Star ataupun Star Malay versi bahasa Melayu pada Oktober 2009. Profesor Khoo Kay Kim kata, kita tidak perlu kepada sekolah yang banyak aliran. Bahasa ibunda setiap kaum boleh diselitkan sebagai sebahagian daripada kurikulum di bilik darjah. Itu yang Profesor Emeritus Tan Sri Khoo Kay Kim katakan. Tapi ada pihak yang akan bantah cadangan itu, tapi mereka perlu menilai semula sejauh mana sistem pendidikan kita boleh membantu mengukuhkan pembentukan sebuah negara bangsa.
Okey. Baik, terima kasih. Soalan kenapa Singapura boleh buat sekolah satu aliran, insya-Allah sekejap lagi saya akan masuk sekolah Singapura, nanti saya akan bagi contoh. Saya akan menjawab soalan itu. Itu yang Profesor Emeritus Tan Sri Koo Keng Kim katakan. Masalah kita ialah Profesor Emeritus Koo Keng Kim sendiri dihentam, ditolak, disanggah, disangkal pendapat beliau ini ketika beliau masih hidup dulu. Hari ini Prof Koo Keng Kim dah tak ada dah, tahun lepas meninggal. Baik. Jadi ini masalah kita. Perpaduan ini paling baik dicapai melalui itu. Kan, melalui sekolah satu aliran. Tetapi ada satu pandangan yang mengatakan bahawa sekolah kebangsaan ataupun sekolah jenis kebangsaan SJK ini, okey. Ya, boleh beri definisi sekolah vernacular mungkin menurut perlembagaan. Sebenarnya dalam perlembagaan tidak ada definisi bagi sekolah vernacular. Sekolah vernacular sebenarnya saya terus bagi definisi ini yang berkaitan dengan Singapura, saya akan sentuh sekejap lagi, memang ada. Baik, definisi sekolah vernacular. Sekolah vernacular ialah sekolah yang berbeza bahasa pengantarnya daripada bahasa rasmi yang digunakan, bahasa rasmi yang digunakan dalam sebuah negara itu. Jadi 100 tahun yang dulu sebelum kita merdeka, sekolah Melayu juga dianggap sebagai sekolah vernacular. Sekolah Melayu juga sekolah vernacular, sekolah Cina sekolah vernacular, sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah Tamil juga vernacular. Ya. Tetapi hanya selepas merdeka, sekolah Melayu itu ataupun sekolah kebangsaan bukan lagi vernacular. Sekolah yang beraliran bahasa Melayu bukan lagi vernacular. Bukan aliran bahasa Melayu tapi aliran kebangsaan. National school using national language. Baik, ada yang mengatakan sekolah vernacular itu ada dalam sudah dimaktubkan dalam perlembagaan kita. Ya, sudah dijamin dalam perlembagaan. Saya bacakan perkara 152 berkaitan dengan bahasa kebangsaan. Yang ini yang selalu digunakan untuk mempertahankan hak untuk belajar ataupun mengekalkan sekolah vernacular. Baik. Perkara 152 sekolah bahasa kebangsaan mengatakan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen. Jadi tulisan yang diperuntukkan adalah tulisan Roman, tetapi tidak ada siapa pun yang boleh dilarang untuk menggunakan tulisan Jawi. Itu satu soal yang lain. Okey, baik. Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Dengan syarat bahawa A 152(A) tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan selain daripada bagi maksud rasmi atau daripada mengajar atau daripada belajar mana-mana bahasa lain. Itu A. Nampak 152(A). 152(1)A mengatakan tak ada siapa pun boleh dilarang atau boleh dihalang daripada menggunakan apa-apa bahasa lain untuk belajar ataupun mengajarkan bahasa-bahasa lain. 152(1)A. 152(1)B, tiada apa jua pasal dalam pasal ini boleh menjejaskan hak kerajaan persekutuan atau mana hak kerajaan negeri untuk memelihara dan meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum lain dalam persekutuan. Jadi, saya bukan orang perlembagaan, saya orang sejarah. Tapi apa yang saya faham dalam ini ialah tidak ada sesiapa pun yang boleh dihalang daripada mengajarkan atau belajar bahasa masing-masing. Yang kedua, kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan ada hak pengajian bahasa mana-mana kaum lain dalam persekutuan. Dengar betul-betul dalam iaitu mengajar atau belajar bahasa. Baik. Jadi kita tahu sekolah vernacular itu belajar dalam bahasa dia. Tetapi apabila kita perkenalkan sekolah kebangsaan, now what have we got to offer them in order to attract them to learn or study in national school? Apa yang kita ada, yang kita boleh tawarkan untuk menawan mereka, untuk menarik semua orang belajar dalam sekolah kebangsaan? Nah, inilah masalahnya. Kalau sekolah kebangsaan tidak menawarkan bahasa-bahasa lain dalam sekolah kebangsaan, tidak menawarkan satu atau beberapa slot bahasa vernacular, bahasa Tamil, bahasa Mandarin. Ini yang paling masalah dua ni kan, bahasa Mandarin dan bahasa Tamil. Jadi kalau sekolah kebangsaan tidak mampu untuk menawarkan subjek untuk mengekalkan ataupun maksud mengajar atau belajar bahasa ini, maka kita tidak bolehlah mengharapkan sekolah vernacular itu ditutup, sebab inilah yang digunakan. Klausa inilah 152
kurungan 1A dan kurungan 1B yang digunakan untuk berhujah bahawa mereka mempunyai hak ataupun orang lain mempunyai hak. Okey? Mempunyai hak untuk mengekalkan sekolah vernakular. Okey. Idea sekolah toleran banyak kali ditengahkan, tapi isu timbul oleh mereka yang berjuangkan sekolah vernakular kata sekolah agama juga perlu dimansuhkan. Seperti kata setuju dengan idea sebaliknya mana-mana sekolah yang nak wujud selain sekolah toleran mestilah perlulah swasta. Baik. Idea ini saya pernah bincanglah dengan kawan saya yang semuanya pensyarah-pensyarah pengajian Islam mengatakan bahawa ia akan ada tekanan juga untuk memansuhkan sekolah menengah agama misalnya, sekolah-sekolah tahfiz. Nah, inilah masalah kita. Inilah masalah kita to accommodate, untuk mengakomodasi semua segmen masyarakat. Semua segmen masyarakat. Apakah tujuan kita sebenarnya nak mewujudkan sekolah vernakular? Yang pertama ialah semua orang berinteraksi di bawah satu bumbung sejak kecil hingga besar. Sejak kecil bermaksud sejak umur 7 tahun sehinggalah umur 12 tahun. Di situlah rebung. Mereka rebung. Semua anak-anak ini rebung. Semua pemahaman tentang budaya, tentang bahasa, tentang kepelbagaian masyarakat ini diterapkan paling baik ketika mereka masih lagi berbentuk span, mampu menyerap segala perbezaan ini, iaitu itulah dia umur 7 hingga 12 tahun. Di sini yang kita nak terapkan semuanya. Jadi itu matlamat utama kita, kenapa kita nak tumbuhkan satu sekolah kebangsaan. Jadi, kalau kita ada sekolah kebangsaan, pada masa yang sama ada sekolah-sekolah tahfiz apa semua, nah, di sini masalah kita bermula. Bagaimana? Bagaimana kita nak buat? Kalau semua orang Cina dan India mampu atau menutup sekolah agama itu, sekolah vernakular, bagaimana dengan orang Melayu dan Islam? Bagaimana? Adakah masih lagi sekolah tahfiz itu perlu diwujudkan? Dan mesti ada tekanan terhadap sekolah tahfiz kerana matlamat tadi tu. Kembali kepada matlamat. Kenapa sekolah vernakular? Sebab kita nak belajar dalam satu bumbung untuk semua masyarakat saling memahami antara satu sama lain. Tapi kalau idea sekolah swasta mungkin dibenarkan untuk wujud, tetap masalah yang tak selesai. Tetap masalah yang tak selesai. Ini yang saya nak tekankan. Masalah tak selesai walaupun sekolah swasta. Sebab kita tahu bahawa masyarakat Cina sangat kuat fundingnya. Sangat kuat sistem kewangan mereka. Sangat kuat ataupun sokongan mereka terhadap sistem pendidikan. Mereka mampu mengeluarkan ribuan ringgit. Dalam beberapa hari saja kalau PIBG nak duit, boleh keluarkan dan mereka boleh buka sekolah swasta. Masalah tak selesai. Masalah tak selesai. Nah, itu yang saya tekankan di sini. Saya nak bagi tahu bahawa apa yang kita atau apa yang sekolah kebangsaan ada yang boleh tawarkan satu sistem pendidikan yang sangat baik sehingga sekolah lain tutup dengan sendirinya ataupun surrender dengan sendirinya dan masuk ke dalam sekolah kebangsaan. Okey. Baik, adakah dasar pendidikan kebangsaan harus mengambil kira satu kaum saja? Dia bukannya mengambil kira satu kaum saja, itu pandangan saya. Dia bukan mengambil kira satu kaum saja, tetapi yang pertama mediumnya ialah medium bahasa kebangsaan. Inilah yang mula-mula ditekankan oleh laporan Barnes pada tahun 1951. Iaitu semua aliran kebangsaan, semua vernakular ditutup tapi mengekalkan aliran kebangsaan. Ini yang mula-mula dicadangkan oleh laporan Barnes. Okey. Kemudian ia gagal apabila laporan Fenwu kemudiannya commissioned by certain groups of Chinese entrepreneur masa itu mengkomisikan ataupun memohon kerajaan British untuk buat satu lagi jawatankuasa yang baru, iaitu laporan Fenwu pada 1951 penghujung itu datang kemudiannya untuk membenarkan sekolah vernakular. Bukan kita nak menghapuskan identiti kaum. Tidak ada mana-mana negara yang boleh menghapuskan identiti kaum. Kita bukan hidup dalam negara yang bersifat authoritarian ke ataupun bersifat satu bangsa. Bukan kita. No, kita bukan nak bentuk satu masyarakat homogeneous, bukan. Bukan homogeneous. Kita heterogeneous, tapi kita perlu akui bahawa kita mempunyai masalah, iaitu understanding, pemahaman. Dan pemahaman ini pada saya mestilah bermula di sekolah. Pemahaman ini mesti bermula di sekolah. Bukan saya saja cakap, tapi ramai sarjana-sarjana besar yang lain juga bercakap benda yang sama. Okey. Dasar kebudayaan kebangsaan juga menetapkan bahawa dasar kebudayaan, semua budaya diiktiraf. Tetapi budaya Melayu itu adalah yang pertama, primus inter pares. Ini yang ditetapkan oleh dasar kebudayaan kebangsaan.
Okey, bahasa kebangsaan. Masalah kita ialah melihat sekolah kebangsaan sebagai satu ancaman. Tetapi itu pun juga tidak boleh disalahkan. Kerana sekolah kebangsaan kita yang ada tidak mampu untuk menawarkan satu sistem yang menyeluruh. Satu sistem pendidikan yang menyeluruh. Ini realiti yang kita perlu akui. Kalau saya cakap benda ni nanti jadi sangat hangat, sangat panas. Tapi masalah kita ialah, tuan-tuan dan puan-puan perlu sedar, sekolah kebangsaan kita kadang-kadang orang luar memandang sebagai sekolah Melayu, sekolah Islam. Bukan sebagai sekolah kebangsaan, national school, yang sekolah kebangsaan yang meraihkan kepelbagaian budaya, kepelbagaian agama. Tetapi dia mengekalkan bahasa Melayu. Perkara 152 itu sebagai bahasa bagi pengantar dia, bahasa pengantar. Tapi pada masa yang sama, dia memberikan peluang untuk semua bangsa atau kaum lain mempelajari bahasa mereka. Bahasa Mandarin dia ajar, bahasa Tamil dia ajar. Okey? Dan pada masa yang sama, masyarakat lain ataupun majoriti orang Melayu juga boleh mempelajari bahasa Tamil, boleh mempelajari bahasa Cina. Dan semua orang belajar bahasa Inggeris. Semua orang belajar bahasa Inggeris. So, sekolah kebangsaan yang pertama perlu diubah. Perlu diubah sekolah kebangsaan itu supaya sesuatu tadi boleh ditawarkan. Okey, saya pergi kepada Singapura. Bagaimana Singapura buat? Singapura juga sebenarnya pada awalnya mempunyai sekolah. Saya jawab soalan Abdul Muiz. Singapura juga mempunyai sekolah, lebih kurang sejarah yang sama dengan kita. Bukan lebih kurang, memang Singapura itu adalah Malaysia lah, Malaya lah. Singapura mempunyai sejarah yang sama sehinggalah dia membentuk negara yang merdeka pada Ogos 1965. Dia menjadi negara Singapura. Kemudian mereka pada waktu itu masih lagi ada sekolah vernacular. Tetapi apakah yang menyebabkan akhirnya sekolah vernacular ditutup? Adakah akhirnya dengan menerima bahasa Inggeris, identiti kaum di Singapura terhapus? Kenapa orang tidak mempertikaikan apa yang berlaku di Singapura? Kenapa? Hanya mempertikaikan di Malaysia ketika mana kita mahukan sekolah kebangsaan. Di sana national school using English as a medium. Tapi pada masa yang sama, dia ajar bahasa Melayu, Tamil dan Mandarin. Baik, tapi bagaimana ditutup? Nah, inilah dia kekuatan di sana. Sehingga tahun 1980-an, sehingga 1970-an, 75, sehingga tahun 1975, sekolah primary ataupun sekolah kebangsaan, sekolah rendah Tamil ditutup. Kerana apa? Kerana sekolah kebangsaan dilihat menyediakan peluang yang lebih baik. Sekolah kebangsaan dilihat menyediakan peluang pendidikan yang lebih baik, lebih mantap. Meraihkan kepelbagaian budaya. Meraihkan kepelbagaian budaya, meraihkan kepelbagaian bahasa. Maka itu kaum lain, maksudnya kaum lain lah, tiga kaum yang terbesar itu Melayu, Cina, India, kemudian merasakan bahawa lebih baik hantar ke sekolah kebangsaan, national school yang menggunakan mediumnya English medium. Maka mereka menghantar ke sana. Itu sekolah Tamil. Kemudian sekolah Cina sehingga 1980-an, sehingga 1980 akhirnya tutup. 1980 akhirnya sekolah Cina semua vernacular school, Chinese vernacular school di Singapura tutup. Bukannya mana-mana ada paksaan daripada mana-mana segmen kerajaan ataupun undang-undang yang dibuat untuk menutup atau menekan sekolah-sekolah vernacular di Singapura, tidak ada. Tetapi kerajaan Singapura menggunakan strategi iaitu memperkuatkan, memperteguhkan, memperhebat apa yang boleh ditawarkan di sekolah kebangsaan, national school, iaitu mediumnya dalam bahasa Inggeris, tapi pada masa yang sama semua orang boleh mempelajari bahasanya, iaitu bahasa Melayu, bahasa Mandarin dan bahasa Tamil. Nah, itulah kekuatan Singapura. Jadi ini yang saya tekankan, bahawa memang untuk menghapuskan sekolah vernacular adalah sesuatu yang mustahil, tidak mampu dilaksanakan. Tetapi menggunakan strategi yang sama, iaitu memperhebatkan sekolah kebangsaan, boleh menarik semua orang untuk akhirnya masuk ke sekolah kebangsaan. Kita mampu menunjukkan bahawa bahasa Melayu boleh menjadi medium yang baik untuk inovasi, untuk sains, teknologi, matematik. Ini yang perlu dibuat. Setakat kita berfikir, berhimpun dan berpidato semata-mata untuk menghapuskan sekolah vernacular, ini tak jadi. Kita harus memperkuatkan sekolah kebangsaan supaya dalam sistem pendidikan kita tidak boleh memaksa orang untuk meninggalkan identiti dia dan masuk atau mempelajari satu national identity. National identity, patriotism
Nasionalisme bukan sesuatu yang boleh dipaksa, dia mesti hadir dengan sendiri dari hati. Dan bagaimana ia mampu dihadirkan? Inilah kerja pemerintah untuk untuk mempromosikan, untuk mempropagandakan patriotisme, nasionalisme, menggunakan satu bahasa, menggunakan satu identiti. Kita bukan sistem asimilasi, kita bukan mau mengasimilasikan semua kaum menjadi satu kaum identitinya, bukan. Tetapi kita integrate. Kita integrate, semua orang kekal dengan budaya masing-masing. Budaya semua orang dihormati. Bahasa semua orang dihormati, tetapi cumanya demi memupuk keharmonian, perpaduan dalam jangka masa yang panjang, demi untuk memupuk persefahaman antara masyarakat, hormat menghormati, maka kita perlu belajar dalam satu bumbung, di bawah satu bumbung. Ini maksud saya. Jadi sekolah kebangsaan mungkin boleh dirombak. Tu saya kata pelajaran bahasa Tamil, bahasa Mandarin semua diperkenalkan di sana. Perkukuhkan bahasa Inggeris. Dan sudah tentulah bahasa Melayu itu menjadi tunjang bahasa kebangsaan. Kita sedang bercakap tentang bahasa kebangsaan, tuan-tuan. Kita bukan bercakap tentang bahasa apa-apa. Bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. A national language. Dan ini adalah satu sejarah yang panjang. Apabila kita tidak memahami sejarah yang panjang ini, maka kita akan terus bergaduh. Dan tidak boleh menerima bahasa ini sebagai bahasa yang menjadi ejen penyatuan. Bukan saya saja cakap, Profesor Khoo Keng Kim. Kenapa saya merujuk pada Profesor Khoo Keng Kim? Sebab saya menganggap beliau adalah seorang yang berautoritatif. Seorang sarjana besar dalam Malaysia yang mengkaji dan punya pandangan yang lebih bebas dan autoritatif. Sebab itu saya merujuk kepada pandangan Profesor Khoo Keng Kim dan juga Profesor Teo Kok Siong. Profesor Teo Kok Siong juga dari UKM, dari UKM ke UPM. Juga mencadangkan perkara yang sama, iaitu sekolah aliran kebangsaan diperkukuh. Kita bercakap soal sekolah aliran kebangsaan diperkukuh. Kita tidak lagi bercakap tentang vernacular dihapuskan. Kerana kita mahu memikat, kita mahu menawan, mahu menarik semua orang untuk belajar ke dalam sekolah kebangsaan. Okey. Sistem belajar lengkap untuk silang budaya, kita sudah mempunyai program REMOVE. REMOVE ni apa Soalan lah, apa yang perlu lengkap untuk menjadikan sekolah kita lebih baik? Soalan lah. Ya, yang pertama ialah untuk menjadikan sekolah kebangsaan lebih kuat ialah menjadikan betul-betul sekolah kebangsaan sebagai sekolah kebangsaan. Sekolah untuk semua kaum. Meraihkan semua kaum, meraihkan semua agama. Pada masa yang sama, semua ini diraihkan melalui satu bahasa. Semua kaum, semua agama diraihkan melalui satu bahasa. Kepelbagaian itu tadi, budaya ke apa semua diraihkan melalui satu bahasa. Bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Baik. Yang kedua, disebabkan kemudahan bahasa saja sekolah vernacular, iyalah. Sekolah vernacular memang untuk kemudahan bahasa, untuk mengekalkan identiti budaya. Identiti budaya. Bahasa itu datang dengan budaya sekali. Maka apabila sekolah vernacular itu dilihat boleh mampu menjamin untuk budaya, mampu menjamin identiti. Nah, ini kita bercakap soal identiti. Soal identiti. Mengapa ada sekolah vernacular ialah soal mempertahankan identiti. Soal mempertahankan identiti. Apabila manusia dia merasakan bahawa identiti ini perlu dipertahankan, maka dia perlukan medium. Mediumnya apa? Sebab identiti ini bukan saja perlu dipertahankan tetapi diperturunkan. Perlu diwarisi, perlu diwariskan. Melalui apa? Dia tidak boleh bercakap by word of mouth saja, dia tidak boleh bercakap kosong. Tapi dia perlu systemize benda ini. Perlu systematize, bagaimana mensistematikkan hal ini melalui satu kurikulum. Sebab itulah ada sekolah vernacular untuk mempertahankan bahasa dan budaya. Dan kalaulah sekolah kebangsaan mampu menjamin perkara itu dalam mempertahankan budaya dan bahasa semua kaum dalam Malaysia, tidak ada masalah apa pun saya kira. Sekolah kebangsaan. Ya, saya setuju juga sekolah kebangsaan lebih mencerminkan unsur Islam ni. Kita perlu meraihkan pandangan-pandangan dan tanggapan masyarakat di luar sana. Inilah yang ditulis tadi. Sekolah kebangsaan lebih mencerminkan unsur Islam. Adakah itu suatu pandangan yang salah? Jadi kalau kita tidak mendengar pandangan orang lain, apa yang berlaku atau apa pandangan masyarakat terhadap sekolah kebangsaan, maka kita tidak mampu menyelesaikan ini. Jadi soalnya ialah duduk, berwacana dan mendengar dengan hati yang terbuka apa yang masalahnya. Yang perlu kita buat supaya sekolah kebangsaan menjadi satu sekolah yang menarik, menawan hati semua masyarakat dalam Malaysia. Okey, soal identiti tadi. Soal identiti ini dalam sebuah negara dia bersifat
kaum, bersifat bahasa dan juga bersifat agama. Ada negara yang identifikasi kaum, identifikasi di negara itu, identiti di negara itu dia melalui apa? Kaum dan bahasa. Contohnya di Sri Lanka. Kaum dan bahasa. Ada kaum Sinhalese, ada juga kaum yang Tamil. Okey, dua kaum. Jadi identifikasi di Sri Lanka itu begitu. Di dalam identiti agama, iaitu sebuah negara, identitinya ialah agama yang memisahkannya. Contohnya Lebanon dan Mesir. Bahasanya sama, tapi identitinya yang berbeza ialah agama. Identitinya yang berbeza ialah agama. Ada Kristian, ada Muslim. Kalau bahasa dan agama pula, identiti bahasa dan agama pula ialah India. Okey, mereka merasakan bahawa mereka Indian nationality, kebangsaannya, perasaannya India, tapi mereka dibezakan identiti mereka melalui bahasa dan agama. Ada orang India Muslim, ada yang Hindu, ada yang Kristian. Ini yang terbesar. Okay. Kemudian bahasa, setiap India ada banyak bahasa, ada beratus bahasa. Dan antara bahasa yang paling besar adalah Hindi, Urdu, Tamil, Punjabi, Gujarati, Telugu, Malayalam. Ini semua bahasa-bahasa yang paling besar di India. Maka itu adalah identiti yang berdasarkan kepada agama dan bahasa. Di Malaysia, kita nak mencari identiti ni. Apakah sebenarnya kita nak buat? Okay. Kenapa di sekolah kebangsaan boleh ada surau tapi bukan kuil atau tokong? Baik. Susah nak jawab ni. Susah nak jawab juga ni. Tapi itulah. Ini semua kita perlu perdalamkan ataupun kita perlu dalami melalui peruntukan-peruntukan perlembagaan yang ada. Mengapa di sekolah kebangsaan ada surau bukan kuil atau tokong? Jadi persoalan ini semua bukan semata-mata kita sapu di bawah kapet. Tidak membincangkan hal-hal ini. Tapi perlu dikembalikan dan perlu dibincangkan semula. Okey? Perlu dibincangkan semula. Kuatkan kandungan, bukan susah. Okey. Betul lah tu. Kuatkan kandungan. Baik. Okay. Saya pergi kepada kata-kata seorang profesor, Profesor Stephen Mennell, seorang sosiologis, Profesor Emeritus Stephen Mennell, seorang sosiologis. Dia kata, setiap manusia dalam sesuatu hal, dia yang pertama, sama seperti manusia yang lain. Yang kedua, setiap manusia dalam sesuatu hal, dia sama seperti setengah manusia yang lain. Setiap manusia dalam sesuatu hal, dia tidak sama dengan sesiapa pun. Maka di sinilah kita menggunakan strategi ini, pelbagai strategi iaitu unity, diversity dan identity. Baik. Setiap manusia dalam satu hal sama seperti manusia yang lain. Apabila kita nak sama seperti manusia lain, baru kita boleh capai apa? Boleh capai unity, iaitu perpaduan. Apabila kita berjaya mewujudkan satu identiti yang sama. Apabila identiti yang sama, iaitu sama seperti manusia yang lain, semua manusia itu merasakan semuanya sama seperti manusia yang lain dalam sebuah negara, di situlah akan bermulanya unity. Kalau dia rasakan sama seperti setengah manusia, ini kepelbagaian. Setengah manusia lain, dia bahasanya lain. Yang ini dia sama dalam nationality, tapi dia tidak sama dalam bahasa. Dia tidak sama dalam agama. Dia tidak sama dalam kaum dia, identiti kaum, etnik dia. Maka ini melahirkan diversity, kepelbagaian. Yang ketiga ialah identity. Tidak sama seperti sesiapa pun. Di sinilah masalah akan timbul apabila dalam segmen masyarakat dia merasakan bahawa manusia tidak sama seperti sesiapa pun. Semua manusia mempunyai identiti yang tersendiri. Apabila semua orang mempunyai identiti yang tersendiri, mereka akan melawan, mereka akan mempertahankan, mereka akan memperjuangkan untuk mempertahankan identiti yang berbeza daripada manusia yang lain itu. Maka akhirnya itu yang akan menyebabkan wujudnya pelbagai segmen dalam masyarakat. Di sini yang kita akan jadi gagal untuk membentuk unity, untuk membentuk fahaman sama. Setiap manusia sama seperti manusia yang lain. Sama. Bukanlah dalam semua hal, tetapi dalam banyak hal. Dalam banyak hal. So, ini yang kita nak wujudkan. Baik. Boleh, Okey. Jadi saya kira ada beberapa soalan yang saya dah jawab. Okey. Bagaimanakah kita mahu mencapai perpaduan ini, Perpaduan.
kalau kita tengok baru-baru ni, sudah diumumkan oleh Menteri Perpaduan Negara yang kita akan mewujudkan ataupun memperkenalkan kelab rukun negara di sekolah-sekolah, dan ada sekolah-sekolah 6,000 sekolah lebih yang sudah ditubuhkan kelab rukun negara kan. Sudah ditubuhkan kelab rukun negara, dan kemudiannya akan ditubuhkan juga di universiti. Baik. Suka saya ingin tekankan di sini ataupun berkongsi bahawa saya selalu berpendapat bahawa untuk melakukan satu perubahan dalam sistem pendidikan, untuk mengubah tingkah laku manusia, untuk menetapkan tingkah laku manusia bukan di universiti tetapi di sekolah yang paling rendah, sekolah yang paling asas, iaitu bermula di mana? Di sekolah prasekolah, kemudian bersambung ke sekolah rendah. Di sinilah medium yang paling sesuai untuk kita mengubah tingkah laku, untuk menetapkan satu tingkah laku yang baru, untuk membentuk cara fikir manusia. Untuk membentuk cara fikir manusia. Okey. Kalau kita menerapkan suatu hal, suatu perkara, satu polisi di peringkat universiti, masa ini semua dah jadi buluh. Semua dah ada apa? Dah ada preconceived mind, minda peratanggap pada masyarakat di sekelilingnya. Tapi apabila kita mengajar pada anak-anak yang kecil, bagaimana cara kita mengenali sahabat-sahabat kita yang berlainan budaya, berlainan agama, berlainan kaum, berlainan warna kulit, di tadika, di sekolah rendah di sini mereka akan belajar. Nah, kita, macam saya kata tadi, kita tidak ada reset button, tetapi kita boleh menentukan apa yang kita mahukan 25 tahun, 30 tahun akan datang melalui polisi yang kita buat pada hari ini. Bukan di universiti, tetapi di sekolah-sekolah kita, khususnya di sekolah rendah. Baik, saya tengok beberapa soalan di sini. Sekiranya pendidikan agama ditukar kepada pelajaran berusaha kamu dekat, adakah lebih jaga? Apa pendapat doktor? Baik. Kalau kita buat di sekolah kebangsaan, ini pendapat saya tidak semestinya betul. Moral is moral. Semua orang perlu belajar moral. Etika dalam negara, dalam hubungan kaum, tapi agama is agama. Kalau dalam waktu agama Islam, biarkan orang Cina belajar Buddha, biarkan orang India belajar tentang Hinduism, biarkan orang Kristian belajar tentang Christianity. Itu agama, itu yang sepadan masing-masing. Semua orang belajar masing-masing, agama masing-masing. Tetapi pada waktu moral, kalau kita nak belajar wujudkan subjek moral ini untuk dipelajari oleh semua kaum, dan di situlah kita integrate di sana. Agama is agama. Orang Islam belajar agama Islam, orang Hindu belajar Hindu, yang Cina belajar Buddha ataupun agama Kristian. Masing-masing belajar pada period atau waktu belajar masing-masing. Nah, this will definitely change how our school system works. Dia akan mengubah bagaimana sistem sekolah kita berfungsi nanti. Tapi mungkin pada waktu petang kita tidak ada lagi sekolah agama kerana sudah diintegrasikan dalam sekolah kebangsaan kita. Orang Islam ataupun siapa, kita boleh terus sekolah sampai pukul 3.30. Bagaimana? Ini perlu diperhalusi. Kita hanya melontarkan idea. Idea kita pun bukan ada siapa nak dengar pun. 38 orang, 40 orang yang dengar live ini saja yang akan dengar idea kita kan. Baik, itu yang pendapat saya yang begitu. Yang seterusnya apa ni naik atas? Setuju atau tidak? Kita gagal capai paduan sebab kita tak ada identiti negara bangsa, iaitu bangsa Malaysia. Sebab kita masih lagi gelar diri kita, saya bangsa Cina, dia bangsa Melayu, dia kaum, jadi tidak satu yang gelar di bangsa Malaysia. Nah, Alan Koo, saya setuju dengan Alan Koo. Memang antaranya ialah kita gagal untuk membentuk negara bangsa sebab kita belum ada identiti bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia, wacana tentang bangsa Malaysia bukan baru hari ini, bukan baru semalam, bukan baru kemarin. Tahun 1964 sudah dijelaskan, sudah diperjuangkan oleh Tun Abdul Razak. Satu bangsa Malaysia. Tahun 1964 selepas pembentukan Malaysia, September 1963 dah dipromosikan pembentukan satu bangsa Malaysia. Tapi masalahnya apa? Apa platform dia untuk kita bentuk bangsa Malaysia? Yang pertama, semua bangsa Malaysia mesti menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Di sinilah jadi masalahnya. Apabila ada setengah segmen masyarakat, bukan semua tapi ramai segmen masyarakat yang tidak mahu mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bukan saja iktiraf, tetapi tidak mengendahkan, tidak mempedulikan penggunaan bahasa Melayu dalam domain awam. Ini soalnya, ini masalahnya. Semua orang bebas mengamalkan budayanya, semua orang bebas mengamalkan bahasanya. Semua orang bebas mengamalkan agamanya, tetapi dalam domain awam yang perlu ditekankan, yang perlu diutamakan adalah bahasa Melayu. Sebab itu saya kata, di manakah platformnya
untuk kita terapkan bahasa ini. Semua orang boleh bertutur. Inilah sekolah. Inilah pentingnya sekolah. Maka sekolah perlulah menggunakan bahasa Melayu, tapi pada masa yang sama mengekalkan identiti budaya kaum-kaum. Identiti budaya, ya, sebab setiap masyarakat mesti, ini adalah satu nature, ya, satu perasaan semula jadi manusia, bahawa dia mahu mempertahankan budaya dia, bahasa dia. Sebab itu saya kata sekolah kebangsaan perlu menawarkan ini, perlu menjamin ini, bahawa sekolah kebangsaan tidak akan, will not eradicate the identity of any races or religions or cultures. Kalau kita dapat menjamin ini, sekolah kita dapat menjamin dan menyediakan peluang itu, insyaAllah kita akan berjaya untuk menarik orang masuk ke dalam sekolah kebangsaan. Baik. Itu. Itu yang saya jawab soalan tu, ya. Baik. Berkaitan dengan, kembali kepada soal bagaimana kita mahu mencapai perpaduan, bahawa kerajaan, tadi sekolah rukun negara kan. Rukun negara benda yang penting lah. Rukun negara memang kita perlu terapkan. Okey, perlu terapkan. Baiklah, saya nak tanya kan. Satu benda yang penting dalam membentuk perasaan patriotism, membangkitkan semangat patriotism, membangkitkan perasaan cinta pada negara ialah apa? Melalui lagu. Lagu. Tak kira lah panggil dia lagu ke song ke nasyid pun lagu juga. Kan? Sajak, puisi juga satu perasaan untuk meluahkan cinta pada negara. Tapi saya pergi pada lagu. Baik. Apabila kita buat lagu patriotik, contohnya lagu negaraku, lagu negara kita, lagu kebangsaan kan. Kemudian ada beberapa lagu, inilah barisan kita ke, lagu warisan oleh Sudirman. Semua ini perlu ditanggapi oleh setiap kaum dalam negara kita. Tetapi untuk itu, semua orang perlu, they have to master the language, the national language. Semua orang perlu mempunyai jiwa terhadap bahasanya. Semua orang perlu mempunyai jiwa dalam mempunyai jiwa terhadap bahasanya. Perlu menjiwai bahasanya. Macam mana kalau kita hanya membaca sesuatu itu, contohlah lagu bahasa Inggeris. Bukan lagu bahasa Inggeris. Lagu Korea contohnya. Sekarang ni demam Korea, K-pop, ramai orang yang adalah setengah-setengah masyarakat kita ni, budak-budak muda yang menghafal lagu Korea, tetapi dia tidak boleh mendalami maksud. Dia tidak boleh menjiwai maksud bahasa Korea itu. Dia menyanyikan untuk enjoy, untuk feel, untuk enjoy aja, untuk meraihkan Koreannya interest itu. Tetapi dia tak dapat menjiwai. Begitu juga apabila kita menyanyikan lagu kebangsaan kita menyanyikan lagu-lagu yang berbentuk patriotism dalam bahasa Melayu, kebanyakannya dalam bahasa Melayu, contohnya lagu Negaraku, of course lah yang pertama, kemudian yang lagu-lagu lain, Malaysia Berjaya ke, lagu Inilah Barisan Kita, lagu Warisan Sudirman, lagu Bahtera Merdeka contohnya oleh Aisyah. Semua lagu-lagu ini dia ada lantunan jiwa, dia adalah lantunan jiwa, dia adalah alunan jiwa, dia adalah luahan ekspresi diri terhadap kecintaan terhadap negara, ya, terhadap kecintaan pada negara itu. Tetapi kalaulah kita tidak boleh menjiwai bahasa Melayu itu, bahasa lagu-lagu itu, bagaimana kita mahu melahirkan kecintaan? Ini soalan saya. Bagaimana kita mahu merasai cinta kita pada negara? Cinta pada negara ini, inilah mediumnya. Nak terapkan ini perlu ada sesuatu. Lagu adalah medium untuk menerapkan rasa cinta. Lagu antaranya, sajak antaranya, filem. Kenapa Amerika duk sibuk buat filem-filem yang hebat-hebat? Man in Black, Avatar ke, apa lagi ya, cerita-cerita yang dia Avengers kan? Black Panther, whatever lah, yang Marvel punya. Semua itu menunjukkan, Captain America, semuanya menunjukkan bahawa bangsa Amerika itu kuat, bangsa Amerika begitu begini dalam bahasa Inggeris. Untuk apa? Sebenarnya untuk menerapkan kepada mereka, untuk menanamkan pada bangsa Amerika bahawa bangsa Amerika kuat, bangsa Amerika menguasai dunia. Sedangkan mereka COVID pun tak dapat kawal. Tidak macam kita. Lebih hebat. Alhamdulillah. Kita lebih hebat daripada itu. Cuma ni kita gagal membentuk perasaan itu dari kebangsaan. Nasionalisme. Kekitaan. Nasionalisme adalah perasaan, jiwa. Nasionalisme bukan benda yang maujud, benda yang konkret, bukan. Nasionalisme adalah perasaan. Dan perasaan ini perlu dirasai, ikatan antara seorang manusia dengan seorang manusia lain dalam negara dia.
Seorang Cina menyayangi seorang Melayu menyayangi seorang India, masing-masing menyayangi orang Kadazan, orang Iban, orang Dusun, orang apa. Semua ini merasakan bahawa kita adalah sama menghuni negara ini. Membangkitkan sifat cinta setiap orang ini. Ya. Itulah nationalism, itu nationalism. Merasakan belonging, sense of belonging. Merasakan kekitaan antara satu sama lain. Bukan semata-mata bila promosi merdeka, duk pegang tangan, bukan itu saja. Tapi dia perlu diwujudkan, perlu diterapkan melalui banyak perkara. Antaranya filem tadi, kemudian lagu. Jadi kalau kita tidak faham bahasa Melayu, tidak mendalami bahasa Melayu dan menjiwai bahasa itu, bagaimana mungkin apabila sesuatu lagu itu, sesuatu sajak, suatu syair, puisi diri, lafazkan, bagaimana tak menusuk jiwa? Macam mana perasaan itu nak berkembang? Macam mana perasaan itu nak tersebar? Perasaan cinta pada negara, perasaan cinta pada bangsa. This is not asobiah. Kita bukan bercakap tentang asobiah, kita bercakap tentang nationalism. Nationalism berbeza dengan asobiah. Nationalism berbeza dengan asobiah. Asobiah ialah my country right or wrong. Nationalism bukan my country right or wrong. My country right when it is right. When it is wrong, I have to make it right. I have to set it right. That is nationalism. And that is our nationalism. Decolonized nation. Masyarakat-masyarakat yang decolonize, yang jajah, masyarakat-masyarakat yang pernah dijajah ini nasionalisme dia berbeza dengan asobiah, berbeza dengan nasionalisme negara-negara yang pernah menjajah, keluar untuk menjajah. Portugis, Belanda, British, Jepun, okey. Mereka ini nasionalismenya bersifat jingoism, merasakan bahawa bangsa mereka lebih kuat, negara mereka lebih kuat daripada negara lain, bangsa mereka lebih kuat daripada bangsa lain, dan mereka mempunyai tanggungjawab untuk mentamadunkan bangsa lain. Kita berbeza nasionalisme kita. Okey. So itu maksud saya, kenapa kita perlu menerapkan pembelajaran bahasa ni? Baik. Kemudian kita perlu mewujudkan simbol-simbol untuk mencapai perpaduan. Antara simbolnya apa? Bendera kita. Bendera kita adalah simbol. Bendera adalah simbol. Memang sebuah negara yang mahu menerapkan sense of patriotism, perasaan patriotism, perasaan nasionalisme, mestilah mampu untuk mewujudkan simbol-simbol yang penting. Pertama, mestilah bendera. Baik, bendera ni satu masalah yang besar yang selalu kita dengar. Masih lagi ada yang bengap, yang tak boleh nak kenal bendera itu kedudukannya macam mana, sehingga akan dia terbalikkan bendera itu lentang bukang jadinya. Walaupun sebenarnya dia sedang mengekspresikan diri dia, mengekspresikan kemarahannya, sedang meluahkan kemarahannya terhadap kerajaan atau pemerintah. Sebenarnya bendera, a flag has nothing to do with the government. It is a symbol of nation. It is a symbol of country. Dia adalah lambang bagi bangsa, bagi sebuah negara. Dia bukan lambang bagi sebuah kerajaan yang memerintah. Kerajaan yang memerintah boleh tukar, boleh bertukar, boleh ditukar. Barisan Nasional boleh pergi pada PH, boleh pada Perikatan Nasional, boleh pada Muafakat Nasional, ataupun pada apa-apa sahaja. Tetapi negara di situ, bangsa kekal di situ. Dan bendera adalah simbol bagi negara. Bendera adalah simbol bagi bangsa. Bukan simbol pada kerajaan yang memerintah. Jadi jangan tunjukkan kebodohan ataupun kemarahan terhadap sesuatu entiti politik dengan menterbalikkan bendera. Itu adalah simbol. Dengan simbol ini, apabila kita semuanya menyayangi satu simbol yang sama, kita menumpukan taat setia kepada satu. Nah, kita bukan menyembah, kita bukan mempertuhankan simbol. This is how we build a nation, how we build a country, by using a symbol. Okay, not by using a symbol, but by throwing or paying a loyalty, paying tribute to a same identity, to same symbol. Okay. Bendera kita simbol Islam pada bulan Sabit. Nah, ini bukan satu masalah. Okey, bulan Sabit ada Singapura pun guna. Singapura pun guna. Kenapa semua orang boleh menerima bendera Singapura? Kan? Singapura ada bulan Sabit. Tapi kenapa boleh semua orang boleh menerima? Soal bulan Sabit bukan soal dalam paying respect ataupun homage to the flag. Bukan. Ini satu pandangan yang tak betul. Kenapa Singapura kita boleh tengok mereka mempertahankan atau menyanjung tinggi bendera mereka? Soal bulan Sabit bukan. Ini kita
Kita kena faham sejarah pula. Kenapa ada bulan sabit, kenapa ada bintang. Okey, kenapa ada bintang 14. Baik, ini sekarang ada masalah baru pula simbol itu, iaitu jalur gemilang. Daripada 14 jalur itu jadi apa? Bila ada pihak menteri-menteri apa semua buat poster, jadi 8. Jadi 7. Jadi 10 jalurnya. Apa masalahnya kalau letak 14 jalur? Rugi dakwat? Rugi dakwat ke kalau letak 14 jalur dalam poster itu? Kenapa dipendekkan jadi 7? Sebab apa? Sebab apa kita perhatikan? Sebab setiap jalur itu membawa makna. Kalau 14 jalur, maksudnya 14 negeri. Dia mewakili 14 negeri dalam Malaysia. Kalau kita jadikan 10 jalur, tinggal 10 negeri lah. Jadi 4 negeri mana yang kita buang? Sebab itu masyarakat marah. Semua ahli politik perlu menyedari realiti ini. Perlu menyedari realiti ini. Tak payahlah nak ringkaskan jalur gemilang. When it appears as a flag, please retain the 14 stripes itu. Tolong kekalkan 14 jalur. Kecuali lah apabila dia logo kan. Contohnya logo Merdeka tahun ini, sambutan kebangsaan tahun ini, Malaysia Prihatin kan. Kan dia logo, dia jalur ni tak 14, dia ada apa 5 ke 6 gitu je kan. Bila dia logo kan tak apa, dia adalah simbol, dia mewakili jalur gemilang. Warna itu merah putih. Tapi dia apabila dia muncul atau dia dipaparkan dalam bentuk flag, bendera, maka dia perlu kekal dalam 14 jalur. Faham? Ini kita perlu terapkan, perlu fahamkan mereka semua. Dari bawah sampai ke atas lah. Okay, that is a symbol, national symbol. Kemudian kita ada national symbol macam-macam. Kita ada bunga raya. Kita ada apa? Gunung Kinabalu. Kita ada harimau Malaya. Nah, ini pun satu masalah juga. Harimau Malaya, ada setengah orang kata harimau Malaya, kenapa nama dia harimau Malaya? Memang nama spesies dia harimau Malaya, nama macam mana? Okay. Dia kata tukarlah harimau Malaysia. Bukan, dia memang digazetkan sebagai harimau Malaya. Sebab dia dijumpai di sana, kan? Okay? Itu bukanlah sebab nama dia tu Malaya, bukan. Diletakkan sebab untuk mengidentifikasikan ketinggian ataupun apa kita kata supremacy of Malaya tu, bukan. Memang nama dia sejak mula asal memang diberikan nama harimau Malaya, Malayan Tiger. Jadi dia terus dikekalkan begitu, tak ada masalah yang itu. Jadi tak perlulah kita, kalau setiap benda yang kecil-kecil kita nak bergaduh, nak persoalkan, sampai bila pun kita tidak akan mencapai perpaduan antara kita. Ya? Dahlah kita bergaduh dan tak bersatu padu dalam hal berkaitan dengan bahasa, kemudian kita nak bergaduh dan bersatu dan bersengketa pula dalam hal yang berkaitan dengan soal nama. Ya? Kecualilah nama itu sangat signifikan. Kan? Sangat signifikan dan memberikan makna yang berbeza, mengubah maksud yang sedia ada. Maka itu kita perlu lawan lah. Kan? Atau kembali kepada identiti asal. Dalam soal harimau Malaya adalah nama asal dia dan tidak diubah, tidak apa-apa pun. Jadi itulah identiti dia. Okey. Keduanya adalah bahasa. Okey. Untuk kita mencapai perpaduan, iaitu bahasa. Kita mempunyai bahasa. Semua bahasa diraikan, tetapi akan ada satu bahasa yang menjadi simbol bagi perpaduan. National language, dia national language. Ya? Hampir seluruh dunia mempunyai bahasa ini. Semua bahasa dipertahankan, semua bahasa kekal di tempat masing-masing. Semua masyarakat mengekalkan bahasa masing-masing, tetapi akan ada satu bahasa kebangsaan. Ya? Akan ada satu bahasa kebangsaan. Di Australia, semua orang boleh bercakap dalam bahasa masing-masing. Ada kelas bahasa. Okey? Semua orang bebas. Dalam domain awam boleh bercakap dalam semua bahasa. Tetapi dalam sekolah, tetapi dalam domain rasmi, semua orang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa kebangsaannya. Di India, pelbagai bahasa diperkenalkan, pelbagai bahasa dipertuturkan. Tetapi dalam domain yang rasmi yang paling menduduki tangga teratas ialah bahasa Hindi. Ini satu kebenaran. Okey? Nak tanya pandangan saya berkaitan apa yang menyulitkan untuk mewujudkan sekolah satu aliran. Sekejap. Bismillah. Apa yang menyulitkan untuk wujud sekolah satu aliran? Yang pertama ialah kebimbangan. Kebimbangan ini adalah suatu yang kita perlu fahami, bahawa apabila masyarakat merasakan bahawa sekolah kebangsaan yang ada itu tidak dapat mempertahankan, tidak dapat menjamin
kepelbagaian identiti mereka, budaya mereka, bahasa mereka, maka mereka merasakan prejudis. Mereka merasa prejudis terhadap sistem yang ada. Okey? Itu yang masalahnya. Okey. Itu yang pertama tadi ialah bagaimana masyarakat yang bukan Melayu merasakan bahawa sekolah kebangsaan ini lebih mewakili orang Melayu dan orang Islam. Ini satu tanggapan saudara tuan-tuan dan puan-puan, ini satu tanggapan orang di sana yang perlu kita santuni dan perlu kita jawab dan perjelaskan bahawa sekolah kebangsaan adalah sekolah kebangsaan dan sekolah kebangsaan perlu muncul sebagai sekolah kebangsaan. Okey? Itu dia. Kemudian yang menyulitkan ialah di luar sana ada pertubuhan-pertubuhan yang tidak mempunyai keinginan untuk bersatu sebagai bangsa Malaysia. Daripada 1951 selepas laporan BAN situ Dongzong ke atau Jiaozong itu ditumbuhkan, yang kemudiannya akhirnya menjadi Dong Jiaozong itu ditumbuhkan. Kemudian mereka ini adalah entiti swasta, entiti NGO, bukannya entiti kerajaan, tetapi mereka mempunyai kekuatan dari segi financial, mempunyai dana yang besar, mempunyai suara yang besar, mempunyai kuasa tawar-menawar yang besar, menguasai parti-parti politik, bukan menguasai parti politik tapi mempunyai pengaruh yang besar terhadap parti politik dan akhirnya menyebabkan mereka mempunyai kuasa tawar-menawar dan tidak mahu menerima bahasa Melayu. Kenapa tak boleh menerima bahasa Melayu? Kerana mereka sendiri bukan daripada sekolah kebangsaan. Mereka sendiri bukan daripada sekolah kebangsaan. Ini adalah satu cycle, kitaran ganas, a vicious cycle yang akan berterusan. Dia akan berterusan sampai bila-bila. Yang tidak bersekolah kebangsaan, yang vernacular akan mengekalkan vernacular. Akan memperjuangkan itu. So, ini adalah perkara-perkara yang mendasari penolakan ini. Iaitu kebimbangan terhadap identiti mereka. Yang kedua adalah ego. Terdapatnya ego masyarakat. Yang ketiga, sekolah kebangsaan belum mampu untuk menonjolkan dirinya, menunjukkan bahawa mereka ataupun sekolah kebangsaan ini mampu untuk menjamin kepelbagaian identiti, budaya dan bahasa. Okey? Macam perkara 152 tadi kata, ialah dijamin untuk belajar atau mengajarkan apa-apa bahasa lain. Jika sekolah kebangsaan dapat menjamin ini, insya-Allah kita boleh. Baik. Baik, soalan oleh saudara Arul. Kebanyakan majoriti rakyat Malaysia sudah terima bahasa Melayu, bendera dan sebagainya. Ya, memang kebanyakan, tetapi masalahnya ialah dalam keadaan hari ini kita kata kebanyakan, tetapi ramai juga yang masih lagi belum mampu. Bukanlah satu fantasi apabila kita nampak ada tawaran kerja yang menggunakan bahasa lain yang terang-terang mengatakan bahawa kami hanya mengambil pekerja yang mengetahui bahasa ini, yang master in this language, this particular language, not the national language. Ini adalah soalan yang kita perlu address, kita perlu atasi masalah-masalah ini. Dan tambahan pula kita hidup dalam dunia real time, dunia media sosial yang semua masalah ini akan dipertontonkan, akan dibahaskan secara terbuka. Kan? Dan bukanlah satu rahsia, memang ada banyak masyarakat yang belum mampu menguasai bahasa Melayu dengan baik, bahasa kebangsaan. Kita bercakap bahasa kebangsaan yang dengan baik. Untuk menjiwai apa-apa simbol atau untuk menjiwai unsur-unsur patriotisme dan nasionalisme dalam negara kita. Baik. Parti politik perkauman asyik simbah minyak dalam api untuk kepentingan yang sempit. Ini saya setuju lah. Memang betul. Masalah kita adalah parti politik. Kalau kita tengok benda ini berlaku memang sejak beberapa tahun dan paling teruk antara 2 tahun yang lepas itu, memang menjadi satu masalah yang sangat besar. Semuanya dilihat daripada kacamata perkauman. Orang mabuk, langgar orang, dilihat dari kacamata perkauman. Okey. Orang jatuh basikal pun, aksiden sesama mereka dilihat daripada kacamata perkauman. Sekolah vernacular memang dah ada sekian lama, didesak untuk dihapuskan. Disebabkan apa? Kepentingan politik masing-masing nak menonjolkan diri sebagai wira bagi kaumnya. Padahal mereka sedar bahawa ini bukanlah satu hakikat. Akhirnya selepas hari ini, semua menyedari bahawa parti politik yang baru mentadbir negara ni pun sekarang hari ini mengatakan bahawa vernacular tidak akan dihapuskan. Jadi yang 2 tahun lepas tu apa dia? Kenapa nak hapuskan? Kenapa nak menyimbah api?
untuk memarakkan. Ini semua akan menimbulkan kebencian. Sebab itulah saya kata parti-parti politik ini. Tapi dari mana munculnya parti politik yang vernacular itu? Muncul daripada aliran sekolah vernacular. Sekolah vernacular melahirkan parti vernacular. Parti vernacular mempertahankan sekolah vernacular. Sekolah vernacular akan melahirkan parti vernacular. Parti vernacular akan mempertahankan sekolah vernacular. Can you see the cycle? Okay. Inilah rantaiannya. Ini rantaiannya. Dan kita tidak mampu. Mampukah kita untuk memutuskan rangkaian ini? Mampukah kita untuk memutuskan rangkaian ini? Okay. Adakah parti kaum harus dihapuskan? Soalnya, bolehkah dihapuskan? Bukan adakah parti kaum harus dihapuskan? Bolehkah parti kaum dihapuskan? Semua ini bergantung pada kita. Kita. Be the change we want to see in this world. Be the change we want to see in this country. Kitalah perubahannya, kitalah pengubahannya. Okey, kitalah pengubahannya. Jika kita mahu melihat parti vernacular, parti-parti bersifat kaum itu dihapuskan, maka kita tidak menyertai parti-parti yang berunsur kaum. Tapi mampukah kita untuk begitu? Mampukah kita untuk mempromosikan parti yang berasaskan semua kaum? Tapi pada masa yang sama, mempertahankan peruntukan-peruntukan perlembagaan yang diberikan. 4 unsur tradisi dalam perlembagaan. Memperjuangkan itu, tapi meraihkan kepelbagaian. Mampukah? Bukan soalnya adakah dihapuskan, tapi mampukah kita dihapuskan? Itu soalan untuk diri sendiri. Mampukah kita untuk menganut fahaman yang keluar daripada parti-parti perkauman? Baik, bila bercakap tentang penyatuan aliran, bagaimana kedudukan sekolah swasta, international school, sekolah agama, private Chinese school? Ya, ini yang saya sebut tadi awal-awal tadi. Bercakap tentang penghapusan sekolah vernacular kan, bukanlah satu perkara yang perkara yang enteng. Yang kita boleh cakap, kemudian kita kata okey, kerajaan mansuhkan sekolah vernacular, bukan. Now, first we have to define that vernacular. Vernacular bermaksud bahasa ibunda ataupun bahasa yang lain daripada bahasa rasmi yang digunakan pada dalam negara itu. Bagaimana dengan sekolah agama? Bagaimana dengan private Chinese school? Adakah orang yang punya duit boleh pergi belajar ke sekolah lain? Sebab itu saya kata, daripada kita aim benda itu, sebab saya kata, sesuatu yang sudah termaktub, sudah well established, sudah mantap, ya, sudah berakar umbi dalam masyarakat kita selama puluhan tahun, 63 tahun atau ratusan tahun, sudah berakar umbi, mustahil untuk dicabut dan dibuang. Tak boleh dah. Ini hakikat. Nak terima, tak nak terima pun tak apa. Ini hakikatnya. Sesuatu yang sudah berakar umbi, tidak mampu untuk kita mansuhkan lagi. Ya, ini akarnya kalau kita cabut, banyak benda yang akan rosak di sekelilingnya. Tapi, kita perlu mencari jalan penyelesaian. Kita perlu menarik seramai mungkin masyarakat Malaysia untuk belajar dalam sekolah kebangsaan. Tapi untuk itu, sekolah kebangsaan perlulah muncul sebagai sekolah yang paling baik pencapaian akademiknya. Paling baik pencapaian co-akademiknya, co-curriculumnya. Sekolah akademik mempunyai prasarana yang terbaik. Sekolah akademik mempunyai peluang pembelajaran bahasa yang paling baik. Sekolah kebangsaan mempunyai peluang pembelajaran agama untuk setiap kaum yang terbaik. Jika semuanya terbaik di sekolah kebangsaan, maka semua orang akan cari sekolah kebangsaan. Takkan pergi ke sekolah lain. Untuk apa bayar mahal-mahal pergi ke sekolah international school kalau pelbagai bahasa. Yang pertama ialah mediumnya ialah bahasa Melayu, tapi bahasa Inggeris boleh dikuasai, bahasa Mandarin, bahasa Tamil atau bahasa lain yang ada dalam negara kita, Kadazan ke Iban ke, bahasa-bahasa ini boleh dikuasai. Paling asas pun. Untuk orang Cina dan India, dia orang akan pertahankanlah, dia orang akan belajar lebih. Tapi untuk orang lain yang mahu mempelajari bahasa tambahan, semua kaum dia ada yang dalam negara ini, untuk meraihkan kepelbagaian budaya kaum itu, tidak akan akhirnya semua orang akan tertarik dengan sekolah kebangsaan. Kalau makmalnya lengkap, makmal sekolah kebangsaan, sekolah menengah SMK semua lengkap, makmalnya up to date, canggih, semua radasnya cukup. Kalau pintu tandasnya tandasnya tercabut, cepat-cepat dipasang. PIBG-nya mantap, PIBG-nya kita lah. Yang sangat susah nak keluarkan duit, walaupun RM10 sebulan, walaupun RM10 6 bulan, walaupun RM30 setahun, susah benar nak keluarkan duit untuk PIBG. Tapi kemudian kita duk bantah, kenapa kerajaan tak bagi duit? Sekolah anak kita lah yang kena tengok. Takkan kita lahirkan anak kemudian serahkan pada kerajaan. Kerajaan mempunyai tanggungjawab, tetapi kita juga mempunyai tanggungjawab. Free education doesn't mean that we leave everything to the government.
walaupun kerajaan mempunyai peranan yang besar untuk mencukupkan prasarana, tetapi kita juga perlu memainkan peranan. Kita tidak boleh lepas tangan. Ya, free education. Baik, free education. Pendidikan untuk semua. Pendidikan untuk semua. Tapi setiap manusia mempunyai peranan terhadap anak-anaknya. Jangan lepas tangan lah. Bila lepas tangan ni akan menyebabkan kita hidup dalam dunia yang liberal. Dunia yang terbuka. Luar liberal ni bukan liberal yang jauh daripada agama tu, bukan. Dunia yang bebas. Okay, laissez-faire, laissez-faire. Dunia ekonomi bebas. Dunia bebas maksudnya, kalau ada orang yang boleh menawarkan dengan bayaran yuran yang lebih tinggi, tapi menawarkan prasarana yang lebih baik pada sekolah itu, orang yang mempunyai wang, kemampuan akan pergi ke sana. Tapi kalau sekolah kebangsaan mantap, sebaik-baiknya, kita boleh tawarkan semua orang akan mencari sekolah kebangsaan. Dan kita tidak perlu bicara soal vernacular lagi. Sekolah apa-apa sahaja. Okey? Itu soalan saya. Tapi kalau kita nak pergi lebih dalam, sekolah tahfiz apa ni semua, ini perlu dibincangkan. Bukan semata-mata wacana begini. Saya pun tak berminat untuk membentangkannya di sini sebab dia lebih sensitif. Lebih sensitif bagaimana kita nak menyelesaikan pelbagai masalah ini. Okey? Dan ini perlu dibuat oleh pakar-pakarnya. Kita setakat pakai Facebook ajalah, Okey, ini bukan soalan. Sebenarnya kita berbangsakan politik ahli yang berkeburukan. Umat sepatutnya kena sedar akan keburukan politik perkauman. Mereka suruh kita bersatu padu, tapi mereka yang pecah belah kita. Rakyat bersenang-senang disogok dengan muka kaum ini. Itu betul. Masalah kita di Malaysia ni ialah kita berpolitik keterlaluan, kan? Kita berpecah. Sedangkan politik itu hanyalah satu jalan untuk mentadbir negara. Satu jalan, satu wadah untuk mencari satu pasukan pentadbir yang paling baik untuk mentadbir negara. Tapi kita kita menganut fahaman politik. Akhirnya kita menganggap politik adalah sebahagian daripada darah daging kita. Terjun terus ke dalam politik. Maksudnya meninggalkan semua saudara mara, agama apa semua. Tapi dia kiblatnya adalah politik. Ada manusia begitu, bukan semua, tapi ramai begitu. Dia menganut fahaman politik. Dia menganut parti politiknya. Okay? So masalah-masalah inilah yang menyebabkan kita kadang-kadang timbul perpecahan dalam masyarakat sebab sangat fanatik. Sangat fanatik. Hampir kadang-kadang dia tidak lagi boleh berfikir secara rasional. Tidak lagi boleh berfikir secara rasional untuk memperjuangkan soal identiti ni semua. Okey, terima kasih. Saya tidak realistik melihat parti Rasakan Kaum sebagai tidak adil. Yalah. Sebab apa? Sebab inilah soalnya bila kita mempunyai sekolah, sekolah yang tidak kita belajar sebumbung, maka kita akan lahirkan pemikiran yang begitu. Iaitu setiap kaum harus mempertahankan identiti kaum masing-masing. Bukan lagi melihat kita sebagai satu bangsa. Sebagai bangsa Malaysia. Bukan saya kata soal parti kaum ini langsung tidak relevan dalam bentuk Malaysia. Konsep Malaysia ini itulah yang ada. Tetapi di satu cycle, satu kitaran, dia ada sekolah vernacular, kemudian sekolah vernacular melahirkan parti vernacular. Parti vernacular mempertahankan sekolah vernacular. Bila kita nak pecahkan rantaian ini? Apabila semua orang berfikir sebagai kebangsaan, nationalism. Semua orang berfikir sebagai orang Malaysia. Dalam pada masa yang sama mempertahankan identiti Malaysia itu. Iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kemudian beberapa 4 unsur tradisi dalam perlembagaan itu. Iaitu yang pertama tadi bahasa Melayu. Kemudian Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Ketiga ialah kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah Sarawak. Dan juga kepentingan sah kaum lain. Yang keempat, kedudukan Raja-Raja Melayu. Institusi beraja itu. Selesai masalah. Okey. Bukannya kita kata kaum, parti berasaskan kaum ini langsung tidak relevan, tidak boleh terus dihapuskan, bukan. Tapi itulah realiti yang ada pada hari ini. Memang konsolidasi ini yang paling berkesan. Sebab dia sudah terpisah daripada kecil dengan identiti kaum masing-masing. Identiti kaum masing-masing. Apabila dia besar, kemudian dia mempertahankan itu berasaskan kepentingan kaum masing-masing. Dan kalau kita tak boleh nak pecahkan ini, 50 tahun lagi pun kita akan bicara soal yang sama juga. Kita akan bicarakan soal yang sama. Okey. Memperpaduankan soal integrasi wilayah melalui sistem pendidikan jurang pada wilayah Semenanjung Sabah Sarawak makin hari makin bersifat kenegerian. Baik. Soal antara wilayah ini kan.
Ini pun satu masalah juga kan, kita masih lagi antara contohnya paling kecil pun kan, paling kecil bila kita kata kemerdekaan Malaysia 1957, ada setengah orang yang tak boleh nak terima bahawa bukan kemerdekaan Malaysia 1957, tapi yang merdeka ialah Malaya 1957. Ya, technically betul. Technically betul, memang bukan Malaysia yang merdeka pada Ogos 1957, tapi yang merdeka ialah Malaya. Malaysia menjadi Malaysia pada 16 September 1963. Tapi ada perkara-perkara lain yang mendasari keseluruhan persoalan ini. Dan kita perlu kembali kepada perbincangan dari sudut sejarah. Kita perlu kembali kepada soal perbincangan daripada sudut sejarah. Johor banyaklah, kalau kita nak bincang satu-satu, banyak negeri yang bersifat kenegerian. Tapi soal yang paling utama ialah yang sampai menjadi manifesto dalam parti politik atau pemilihan raya ialah soal antara Borneo dengan pusat. Apabila ada yang mengatakan bahawa berdasarkan Malaysian Agreement 1963, perjanjian Malaysia 1963, ada hak-hak ataupun keistimewaan yang masih belum dikurniakan atau belum dilaksanakan terhadap Sabah dan Sarawak. Maka itu, kalau itu menjadi tanggungjawab kerajaan pusat untuk melaksanakan tanggungjawab terhadap Borneo. Ini perlu diselesaikan. Tapi pada masa yang sama, kita juga perlu sedar bahawa kita hidup dalam sistem federalism, sistem persekutuan yang mana semua negeri sama tarafnya. Tetapi disebabkan ada Malaysian Agreement 1963, Sabah dan Sarawak mempunyai beberapa keistimewaan. Itu je. Okey? Itulah soalnya. Maka kita perlu kembali kepada sejarah. Memang ada soal ini dibincangkan. Saya pun pernah bincangkan hal ini. Okey, terima kasih. Walaupun berlaku penyatuan mutlak antara kaum, parti berasaskan kaum tetap perlu. Kita bukan homogeneous. Terpulanglah saudara, kalau nak mengekalkan parti berasaskan kaum, saya tak kata mansuhkan, saya kata yang terbaik adalah untuk kita address the needs of all sort of races and religion. Jika rasa parti berasaskan kaum itu yang terbaik dan boleh menyelesaikannya, maka teruskanlah. Tapi saya masih pegang bahawa memang realitinya itu yang kita ada pada hari ini, iaitu parti berasaskan kaum. Tetapi parti yang tidak berasaskan kaum, kalau dia boleh mampu memberikan jaminan bahawa 4 unsur tradisi dalam perlembagaan, dan 4 unsur tradisi dalam perlembagaan ini pun tidak boleh sewenang-wenang nyari rombak, dipindah oleh sesiapa pun. Tidak boleh dipindah oleh sesiapa pun. Kedudukan bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan majlis ataupun kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu tidak boleh dipindah, melainkan mendapat persetujuan daripada majlis Raja-Raja. Ini adalah suatu yang kita kena faham. Okey. So kalau kita, kalau parti politik yang berasaskan kaum ini pun ada kelemahannya yang kita perlu akui. Parti politik yang inklusif, yang semua boleh sertai, contohnya macam PKR pun, ataupun yang parti-parti lain yang akan datang bersatu sendiri, mahu membuka keahliannya kepada orang bukan Melayu. Nampak? So keperluan itu ada sebenarnya, sebab kita mula melihat bahawa keperluan untuk inklusiviti itu ada. Cumanya kita belum bersedia. Sebab apa? Sebab dari awal tadi, daripada awal tadi kita dalam sekolah lagi kita sudah dipecah-pecahkan. Sudah ada segregasi. Sudah ada segregasi, sudah ada kategori masyarakat. Maka kita kemudian membesar untuk menyertai parti politik yang berasaskan kaum. Kalau kita semuanya ke sekolah kebangsaan dan majoritinya di sekolah kebangsaan, insya-Allah satu hari nanti keperluan untuk parti berasaskan kaum itu akan perlahan-lahan terhakis. Tetapi semuanya kekal berpegang kepada 4 unsur tradisi perlembagaan, iaitu kedudukan Islam sebagai agama rasmi, bahasa Melayu sebagai bahasa sekutuan, okey, kedudukan istimewa orang Melayu dan kedudukan Malaysia Raja-Raja. Okey. Oh, thank you. You are being too idealistic, typical theorist. Okay, thank you. I admit that. I'm an idealist. Okay. Memang saya teoris. Dan saya mengatakan apa yang ada di lapangan itu memang itu akan berlangsung. Tapi saya mempunyai keinginan dan saya rasa tak salah. Kalau saudara saya tidak realistik, saudara teruskan dengan teori realis saudara dan saya teruskan dengan idealism saya. Terima kasih. Ada soalan lain?
Okey, kita kembali tadi kepada bagaimana kita mahu mencapai perpaduan. Tadi yang language, kemudian mengadakan dialog dan juga kerjasama. Jadi dalam satu masyarakat yang pelbagai begini, kita perlu mengadakan atau mempertingkatkan kekerapan dialog dan kerjasama. Dialog dan kerjasama. Kalau kita hanya mengkritik segmen masyarakat, kita hanya menyalahkan segmen masyarakat, maka sampai bila pun kita tidak dapat menyelesaikan masalah jika kita tidak dapat mengenal pasti punca masalah. Kita perlu mengadakan dialog, perlu mengadakan wacana untuk mencari persefahaman. Dalam sebuah negara demokrasi, ini yang kita perlu rancakkan untuk mencari persefahaman. Sebab kita dah ada sekolah, katakan sekolah yang pelbagai ini kan, maka perlulah kita mencari peluang untuk bersemuka. Macam saya kata tadi, ada yang memberikan pandangan mengatakan bahawa dilihat sekolah kebangsaan ini Islamik, terlalu kepada Islam dan terlalu kepada Melayu, maka kita tidak boleh terus menyanggah pendapat ini, tetapi mendengarnya dengan mengadakan dialog, dengan mengadakan kerjasama untuk mendengar pandangan-pandangan yang berbeza. Apakah pandangan doktor apabila kita mencadangkan penyatuan sekolah vernacular dan kebangsaan, mereka juga mahu UiTM dimasukkan? Kenapa UiTM dimasukkan? UiTM dia sekolah pelbagai juga, sekolah pelbagai. Bumi Putera ada, bukan Melayu ada, bukan Islam. Jadi dia inklusif juga UiTM ini, dan sudah pun dibuka kepada pelbagai kaum. Dan kita perlu melihat keadaan ini. Saya pun nak beritahu bahawa ada pernah orang cakap Bumi Putera mendapat diskaun 5%, kan? 5% dalam pembelian rumah. Ada diskaun bumi. Dalam keadaan Bumi Putera mendapat diskaun Bumi Putera 5% pun, orang Bumi Putera masih lagi tidak mampu membeli rumah itu. Bayangkan dalam keadaan mereka tidak diberikan apa-apa bantuan. Langsung tidak diberikan bantuan. Di manakah kedudukan mereka? Kita kena faham, 50 tahun, 60 tahun dulu, selama ratusan tahun negara ini dijajah, British dengan sengaja memecahkan masyarakat, memecahkan kaum, tiga identiti kaum yang besar ini. Secara terancang dalam sistem pendidikan, Frank Swettenham dalam banyak keadaan mengatakan bahawa kita perlu mengekalkan orang Melayu di luar daripada arus ekonomi komersial. Untuk apa? Sebab nanti mereka akan jadi bijak, nanti mereka akan jadi pandai, mereka tak boleh diberikan bahasa Inggeris, nanti mereka akan jadi seperti India. Sebab bila diberikan pendidikan yang sama taraf, memberikan pendidikan Inggeris, akhirnya orang India mencetuskan kebangkitan nasionalisme. Ini satu perancangan begitu lama, dan tiba-tiba dilepaskan bermain dalam padang yang sama rata, maka perlu ada kepelbagaian ini. So UiTM adalah salah satunya apabila ditubuhkan pada 1967. UiTM ditubuhkan sebagai ITM dengan harapan untuk memberikan peluang yang kebanyakan daripada B40 1999 menjadi universiti. Apabila jadi universiti, dia perlu lebih terbuka. Adalah kuotanya kan? Adalah kuotanya untuk dibuka kepada orang yang bukan Islam. Orang bukan Melayu, orang bukan Islam memang sudah ada dalam UiTM. Alright. Terima kasih. Cerita tentang vernacular dululah, lepas tu baru kita cerita tentang UiTM. Adakah tahun 20 kita akan cakap tentang perkara yang sama seperti ini? Tahun 2030, tahun 2050 pun kita akan bercakap perkara yang sama juga, sebab tidak akan ada apa-apa yang berubah. Sebab untuk mengubah masyarakat, dia perlukan satu atau dua generasi, dan satu generasi lebih kurang 25 tahun. 25 tahun. Jadi apa? Sekarang ni tahun 2020, dan kita masih pakai dasar pendidikan yang sama, dasar interracial yang sama. Tidak akan ada apa-apa yang berubah, kecuali satu tindakan yang drastik dibuat untuk meningkatkan kesefahaman antara kaum, antara agama. Dialog diperkemaskan, diperbanyakkan, diperhebatkan untuk mencari persefahaman. Kalau tidak, 2030 memang confirm kita akan bercakap yang sama. InsyaAllah 2050 pun kita akan bercakap sama soal antara bahasa ataupun kepelbagaian bahasa dalam negara kita, budaya. Sekadar wacana saya rasa tak efektif, memang tak efektif lah. Ini je kita boleh buat. Tapi adakah kita, kalau kita rasa tidak efektif, maka kita berdiam diri sahaja. Apa gunanya ada
ada akal, ada ilmu untuk berkongsi, untuk berbincang, untuk berwacana. Memang kita tak boleh nak hari ini wacana ini walaupun baru mengumpulkan 3-4 tidak akan mengubah, tapi dia juga tidaklah daripada berwacana untuk menyatakan pendapat kita. Perlu berlaku. Walaupun satu orang yang mendengar, walaupun satu orang yang hadir, perubahan ilmu perlu disebarkan. Satu ini akan jadi 10, 10 akan jadi 100, 100 akan jadi 1000. Ya? Bukanlah bermasa tak efektif, besok tak ada siapa pun yang akan buat dialog. Tidak ada siapa pun yang akan buat wacana ataupun live untuk berkongsi ilmu. Okey? Adakah kerana tidak menguasai ekonomi menyebabkan kaum lain tidak mahu menerima sekolah kebangsaan? Ada kebenaran juga, sebab apabila bahasa Melayu tidak dilihat sebagai bahasa ekonomi, bahasa Melayu tidak dilihat sebagai bahasa ekonomi, maka tidak ada keperluan untuk menguasainya. Bagaimana bahasa Inggeris menjadi bahasa yang dominan dalam dunia? Sebelum tahun 1800, bahasa Inggeris bukan bahasa yang dominan dalam dunia. Bukan. Hanya selepas 1800 ya. Hanya selepas 1800, walau selepas kedatangan ke tanah Melayu, ke alam Melayu, mereka pada mulanya menggunakan bahasa Melayu. Tetapi pada masa yang lama, akhirnya baru dia menerapkan perlahan-lahan. Dia datang, dia belajar bahasa Melayu dulu, barulah dia terapkan bahasa Inggeris. Sebab apa? Tapi sebab dia menjadi bahasa ekonomi. Dia menjadi bahasa ilmu. Mereka menguasai ilmu. Mereka menterjemahkan buku-buku daripada bahasa Roman, Latin ke dalam bahasa Inggeris. Akhirnya menguasai ilmu dan ilmu itu disebarkan. Dan kepentingan ekonomi menyebabkan mereka travel. Mereka travel dan masuk menjajah ke negara-negara lain. Okey. Dan ketika itu bahasa Melayu tidak akhirnya terjejas. Terpendam. Kan? Maka akhirnya perlahan-lahan kepentingan itu tidak dilihat, padahal ketika Kesultanan Melayu Melaka tahun 1400 hingga 1511 lebih kurang 100 lebih tahun itu, ataupun dalam beratus tahun di situ itu pada abad ke-14 hingga 16, 17, bahasa Melayu digunakan secara meluas di seluruh alam Melayu. Sehingga kan ketika Belanda menjajah Indonesia ataupun Hindia Timur Belanda itu, dia bukan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa perantara, dia menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itulah. Bahasa Melayu lah tu. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Okey? Sebab apa? Menghormati atau mengiktiraf kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara, bahasa yang wujud. Tetapi apabila penjajah datang, mereka perlahan-lahan mengasak bahasa itu ke pinggiran. Mengasak bahasa itu ke pinggiran. Akhirnya bahasa Inggeris menguasai perlahan-lahan menjadi bahasa ekonomi. Bahasa Inggeris menjadi bahasa ilmu, dan dia satu proses yang panjang, ratusan tahun. Jadi proses yang panjang selama ratusan tahun. Dan akhirnya bila kita merdeka, dia ada soal-soal lain kan. Akhirnya bahasa-bahasa lain yang lebih menonjol daripada bahasa Melayu, dan orang melihat bahawa bahasa Melayu tidak mempunyai nilai ekonomi. Tidak mempunyai nilai ilmu. So kalau kita nakkan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan diangkat semula, maka kita yang pertama perlu menguasai ilmu. Bahasa Melayu perlu menjadi bahasa ilmu. Terjemahkan sebanyak mana yang kuasai ekonomi. Kuasai ilmu, kuasai ekonomi, insya-Allah kita akan mengangkat kembali martabat bahasa Melayu. Okey. Mungkin saya jawab satu soalan yang last lah ya. Pada pandangan, apakah rupa bentuk identiti yang kita boleh kongsi bersama semua kaum untuk mendirikan sebuah bangsa Malaysia? Apakah rupa bentuk identiti? Pada saya, identitinya ialah bahasa. Ya. Soal kita tak boleh nak kata negara lain. Negara kita Malaysia adalah negara yang paling unik di dunia. Sejarahnya tidak sama dengan negara-negara lain. Sejarahnya, kewujudannya, pembentukannya tidak sama dengan negara lain. Sebab ada faktor kepelbagaian budaya, bangsa, bahasa itu yang membentuk Malaysia. Kemudian ia kekal begitu. Bahasa yang menjadi bahasa asal pada tanah ini. So, kalau kita nak memperjuangkan, kita perlu berjuangkan bermula dengan bahasa Melayu dulu. Bahasa Melayu. Bukan sahaja menerima. Memang ada orang boleh kata, semua orang terima bahasa kebangsaan. No, bukan sahaja terima, tetapi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang dominan dan bahasa yang dominan dan juga menjadi bahasa lingua franca, bahasa harian di luar. Semua orang boleh bahasa Melayu. Sebab saya pun saya pun dah banyak kali jumpa orang di luar sana yang mengatakan, saya tak pandai bahasa Melayu. Cakap bahasa Inggeris macam tu.
Nah, mereka lebih selesa berbual dalam bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Yang kita address, the main question is the language. InsyaAllah selepas itu kita boleh pergi pada budaya yang lain-lain. Sebab Malaysia ni terbuka. Dia mengiktiraf kepelbagaian budaya. Tetapi kita hanya mahukan, kita hanya perjuangkan bahawa bahasa Melayu perlu dimartabatkan. Bahasa Melayu perlu dimartabatkan. Okey. Wajarkah budaya Melayu menjadi budaya pentakrif identiti bangsa Malaysia? Pada saya, wajarlah menjadi budaya pentakrif. Begitu juga bahasa. Bahasanya adalah bahasa pentakrif bagi bangsa Malaysia. Tetapi itulah kata dalam dasar kebudayaan kebangsaan memang dah dinyatakan bahawa budaya pentakrifnya ada Melayu. Tetapi semua budaya ada iktiraf. Tetapi dia bukanlah satu proses memelayukan atau mengislamkan orang lain. Bukan. Okey? Bukan yang satu proses untuk mengubah identiti orang lain menjadikan orang itu Melayu, orang itu Islam. Bukan. Semua orang bebas, kekal. Ini sudah termaktub dalam Perlembagaan 152, perkara 153, perkara 3. Semua orang bebas dengan agama, dengan identiti kaum dia, dengan identiti bahasa dia. Cumanya kita nak, mesti ada satu identiti budaya pentakrif. Sebab apa budaya pentakrif? Nah, sebab ini ia bertitik tolak kepada sejarahnya yang panjang. Sejarahnya yang rencam negara kita. Sebab itu saya selalu tekankan negara kita budayanya berbeza, bukan budaya, sejarah hanya berbeza. Dan disebabkan perbezaan sejarah dan pembentukan negara itulah menyebabkan kita nak bentuk cara negara kita tak sama dengan negara lain. Tak boleh ikut model Singapura, tak boleh ikut model Australia, tak boleh ikut model India, Burma, tak boleh. Tak boleh ikut model United States. Okey. Okey. Baik. Saya kira cukuplah. Tekak belah sakit dah ni lah, lama tak kuliah. Ya, sejam setengah dah. Dah sejam 35 minit. Terima kasih kepada semua yang bertanyakan soalan, yang berkongsi pandangan, yang mengkritik saya. InsyaAllah saya terima dengan hati yang terbuka. Kalau katakan saya ni idealis atau apa sahaja, memang orang akademik ni dia tidak terjun, dia lebih bersifat idealis. Tapi tidaklah salah menjadi idealis. Kerana idealis juga memberikan pandangan-pandangan bagaimana kita boleh mampu mengaplikasikan pandangan-pandangan ini. Kalau saudara mengambil teori-teori dari buku dan mengaplikasikannya, itu juga adalah daripada sebahagian daripada idealism yang dicedok daripada buku-buku kan. Kemudian diaplikasikan dalam masyarakat. Okay. Idealis tidaklah semuanya salah, dan realis tidaklah semuanya betul. Okay. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.